الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار صاحب الأبرار ونور الأزهار، وعلى آله وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وعلى تابع وتابع تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita syukur padanya. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita tidak bersyukur padanya, kita tidak ingat padanya, dan kita tidak termasuk orang yang bersyukur dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya kita kepada dia kerana satu nikmat yang sungguh-sungguh agung, satu nikmat yang sungguh-sungguh besar ya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, itulah nikmatnya ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengenalnya, kita menyembahnya, kita beribadah hanya kepadanya, mengisahkannya, dan kita tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga hendaklah kita ketahui antara nikmat yang perlu kita ketahui, dengan nikmat inilah segala-galanya hidup pada kita. Itulah nikmatun nafs. Nikmatun nafs. Sehingga dengannya dah kita berjiwa, kerananya dah kita hidup, dan lebih-lebih lagi nafs itu adalah menunjukkan pada nafas kita. Bukan sekadar nikmat pada harta benda kita, nikmat kita sebagai Islam dan iman, tetapi nikmat yang paling istimewa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita adalah nafas itu sendiri. Sekiranya kita tidak bernafas, maka kita tidak bernyawa, maka tidak perlu disebut pada kita kehidupan. Yang melihat, yang mendengar, yang itu, yang ini, yang memiliki, tidak ada melainkan kerana wujudnya nafs itu sendiri. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahawa sebenarnya diri kita sendiri, pernafasan kita sendiri, itu semata ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, nafs ini tidak diketahui, melainkan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana munajat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau sahaja yang mengetahui nafasku, hidupku, jiwaku, keadaan aku. Itu kata Nabi Isa alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi wasallam tidak mengisbahkan akulah yang mengetahui nafasku, kehidupanku, nyawaku, duduk bangunku. Nabi Isa alaihi wasallam tidak mengatakan demikian, melainkan dia mengatakan ta'lamu ma fi nafsi, engkau sahajalah ya Allah secara hakikatnya dia mengetahui nafasku, duduk bangunku, rezekiku, kehidupanku. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika, dan tidak boleh aku mengetahui nafsmu itu. Apa maksudnya? Tidaklah Nabi Isa alaihi wasallam mengetahui Allah pada hakikatnya. Ini seorang Nabi, ini seorang Rasul. Ini adalah akidah Islam. Sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan istiqdad, persediaan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita, mengikut kepada semangat kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala disebut oleh ulama akidah kita Nafsur Rahman. Wala a'lamu ma fi nafsika. Ini juga Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nafs. Ini kitab Allah, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala memiliki nafs. Akan tetapi kita tidak boleh menyamakan nafsnya Allah Subhanahu wa taala dengan nafsnya manusia, makhluk.
Kita tidak boleh menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti mana sifat makhluk, dan tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Tidak, mereka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan langsung seperti mana sifatnya makhluk. Sehingga ulama-ulama sufi memperhalusi nafs ini. Nafsu Rahman disebutkan adalah hembusan Ar-Rahman. Tetapi maksud hembusan di sini adalah idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Seperti mana dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa dia yang menghembuskan akan angin, sehingga dalam hembusan tersebut adanya mubasyirah, itulah kabar gembira menunjukkan hujan akan turun. Dan tidak ada hujan itu turun melainkan dia adalah rahmat. Tidak ada hujan itu turun melainkan dia adalah barakat. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan kami turunkan dekat hujan daripada langit itu mempunyai barakahnya. Maksudnya adalah kebaikan bagi alam semesta ini, khususnya di atas muka bumi. Maka sesuai sungguh manusia duduk di atas muka bumi dan tidak ada tempat yang lain yang terbaik, melainkan inilah tempatnya. Itu Hawking itu pakar di Oxford sana. Kenapa Hawking tu? Nama penuh dia saya tak tahu lah. Yang ingat ni apa? Oh, macam mana dia kenal? Dia tu apa pun tak bisa. Dia duduk atas kursi roda sini dan kepala. Jadi saya baca dah bacaan apa yang dia tulis. Dia kata begini, dunia ini tidak akan pernah terus menerus ada. Bahkan mungkin tak sampai 1000 tahun dunia akan musnah. Dia cakap tu betul lah. Kita pun kata kiamat. Cuba kita tak kata lagi 1000 tahun. Kita akan kata besok, lusa ni boleh kiamat dah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Cuma dia kata lagi, jadi oleh kerana itulah manusia yang terbaik untuk meneruskan kehidupan. Kalau boleh, hiduplah di planet Marikh. Ini orang pakar sains, pakar astronomi. Jadi nak teruskan kehidupan, kalau boleh, duduklah di atas sana. Planet sana. Luar biasa kata-kata dia. Jadi soalannya siapa nak memulai itu? Nak sampai beranak pinak atas tu, nak pergi tanam kentang atas tu, sayur toge atas tu, nak hidup. Jadi ini datang pada siapa? Datang daripada seseorang yang mana kalau ditulis buku, buku dia berjuta-juta orang seluruh dunia akan beli. Tapi itulah akidahnya, itulah hakikatnya. Banyak orang mengagung-agungkan dia. Rujukannya luar biasa katanya. Tapi kalau kita tengok satu persatu, itu semua adalah falsafah yang mana dia nak beritahu tidak ada pencipta. Pernah saya baca satu artikel dia. Dia nak bagi tahu bahawasanya alam semesta ini ada. Dia bermula daripada satu letusan Big Bang itu. Walaupun itu tidak ada kaitan langsung ada pencipta. Dia menafikan itu. Kalau kita pun ikut sama, kita tidak Islam lagi lah. Itu dia lah. Cuma kita nak cerita di sini tentang yang nafs. Disebabkan setiap daripada nafas kita yang keluar masuk, keluar nafas kita keluar masuk itu, tidak lain semua adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan begitu juga semuanya adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mujaddid. Semua adalah yang baharu, yang baharu, yang baharu. Seperti mana contoh kita tidak tahu kita ni dah berada dalam bulan Ramadan atau usia kita yang berapa puluh kali kita puasa. Dan itu semua adalah berbeza walaupun bulan Ramadan itu berulang. Tetapi kita menghadapi Ramadan pada setiap nafas kita, dia tidak pernah akan sama. Kita berbuka puasa walaupun secara makul akal kita, makanan yang kita makan pun kita makan, ini namanya dengan nama yang sama, rasa dengan rasa yang sama, tetapi hakikatnya semua tidak pernah sama.
Kerana dia sudah akidah dari Islam mengajar kita sifat Al-Khaliq, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta itu tidak pernah sama walaupun sebesar zarrah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut dalam Quran, "Kulla yawmin huwa fi sya'nin." Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Kata ulama akidah di sunnah wal jamaah, setiap daripada detik yang berlangsung di atas alam ini, nafas kita, nafas orang lain, bahkan seluruh daripada nafs jiwa-jiwa manusia di atas alam semesta ini, semua huwa fi sya'n, dia yang menguruskannya. Oleh kerana itulah manusia dia boleh merancang pengurusan, tapi hakikatnya pengurusan itu hakikatnya urusannya berada dalamnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita barakah dengannya bulan Ramadan, dan tidak lain agar kita menghirup tembusan Ramadan itu sendiri. Diri kita mempunyai nafs, jiwa, dan diri kita juga mempunyai satu perasaan, satu rasa. Sehingga kalau sekiranya ditanya, bulan Ramadan ini adakah sama dengan bulan-bulan yang lain? Jawapannya tidak sama. Disebabkan kewajiban adalah puasa penuh, sebulan penuh dalam bulan Ramadan. Kaedah lughawi begitu. Kaedah bahasa pun difahami begitu. Ya. Walaupun begitu, yang perlu kita ketahui bahawasanya mahu tak mahu kita akan terima seperti mana hadis Rasulullah SAW, bulan Ramadan tidak boleh disamakan dengan bulan yang lain. Ini termasuklah apa yang kita rasa di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Disebabkan kita kena beriman terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apabila datangnya bulan Ramadan, maka dibukanya semua pintu-pintu syurga dan tidak akan pernah ditutup sehingga selesainya Ramadan. Maksudnya adalah pintu-pintu rahmat daripada Allah. Itu yang disebut sebagai nafsul rahman, hembusannya nafasnya ar-Rahman. Bukan Allah bernafas. Ini menunjukkan nafsul rahman adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terisi, yang ada dalam bulan Ramadan itu sendiri. Jika kata Rasulullah SAW, ditutupnya seluruh daripada pintu-pintu neraka. Ditutup dan tidak akan pernah dibuka sehingga selesai Ramadan itu sendiri. Kata Rasul. Maknanya dibuka, ditutup. Pintu syurga juga dibuka, ditutup. Pintu neraka juga dibuka, juga ditutup. Tetapi yang ini bila masuknya Ramadan, pintu syurga dibuka, pintu neraka itu ditutup. Kemudian pula dirantainya syaitan-syaitan. Dirantainya syaitan-syaitan. Bahkan satu riwayat dikatakan syaitan ini bukan sekadar dirantai, bahkan dihumban masuk ke dalam lautan yang paling dalam. Untuk apa? Kata Rasulullah, agar dia tidak mengganggu puasanya anak-anak Adam. Maksudnya adalah puasa umat Islam. Itu. Jadi hadis ini kita perlu beriman walaupun tidak, bahkan mustahil kita dapat menggambarkan itu. Disebabkan syurga itu sam'iyah, neraka itu sam'iyah. Bagaimana pintunya dibuka, bagaimana pintunya ditutup, itu semua sam'iyah, tidak dapat kita gambarkan. Termasuk juga dia belenggunya syaitan-syaitan, juga kita tidak dapat menggambarkan. Sebagai ulama menyatakan di belenggunya syaitan-syaitan itu dengan maknanya majaz, bukan hakikat. Di sudut bahasa, bila disebut majaz, dia tidak digambarkan dengan hakikat yang sebenarnya seperti mana dalam hadis. Bagi ulama kata, yang makna syaitan yang dibelenggu itu adalah sehingga tidak mampu baginya untuk mengganggu puasanya umat Islam yang berpuasa. Sehingga kita berpuasa dengan jayanya, kita ada sahur, sehinggalah kita berbuka apabila telah datangnya malam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu dah terbenamnya matahari. Jadi berjaya. Bila berjaya, semua dinisbahkan pada pintu syurga itu dibuka buat ni. Pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini menunjukkan bahawa itu dah menunjukkan kepada nafsul rahman, hembusan daripada Allah Subhanahu wa taala ar-rahman. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, dibukanya pintu-pintu syurga, lalu dihembusnya haruman syurga kepada orang-orang yang berpuasa. Itu. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun baunya mulut bagi orang yang berpuasa itu seperti mana semerbaknya al-mix kasturi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawa sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, itu bumi syurga itu sangat-sangat putih. Kemudian apabila saja ditepuk atas tanahnya syurga, maka keluarlah haruman kasturi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pula kata Rasulullah, para bidadari syurga pun menyanyikan, selamat datang ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Lalu untuk siapa ini? Untuk kita. Cuma soalannya, kita tak mendengar pun lagu. Yang kita dengar, Ramadan, bulan yang suci. Dulu lah, sekarang ni dah tak ada. Orang yang tukang rindu tu pun matilah. Jadi apa maksudnya di sini? Ini iman. Ini iman. Apa maksudnya? Haruman kasturi pun kita tak bau. Dia daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa marhaban Ramadan. Itu daripadanya bidadari. Pun kita tak dengar. Itu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadanan imanan, barang siapa yang menghidupkan pada malam Ramadan itu dengan keimanan. Keimanan itulah samiyat. Dia tidak dapat dilihat, cuma beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Itulah maksud iman tadi. Man shoma Ramadanan, daripada hadis yang lain, man shoma Ramadanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar imanan, keimanan. Di sudut bahasa Arab, Nabi menyebut imanan. Man shoma Ramadana imanan. Dia baca tanwin kat situ menunjukkan bahawa keimanan yang penuh tanpa ada keraguan. Keimanan yang penuh tanpa keraguan. Jadi maksudnya apa? Semua yang diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu wajib kita beriman. Itulah dia seperti mana yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hujjah serta dalil yang muhtamad yang paling besar tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala cipta ini, semua adalah yang akan baru. Antaranya adalah Lailatul Qadr. Kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir 1500 tahun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menempuhnya Ramadan sehingga menemuinya Lailatul Qadr, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Kemudian pada zaman Abu Bakar Siddiq, dalam beberapa tahun, lebih kurang 3 tahun, dapat Lailatul Qadar. Kemudian pula adalah zamannya Sayyidina Umar, kemudian Utsman, dan setiap Ramadan itu pasti menemuinya Lailatul Qadar. Sampailah kita tahun lepas. Lalu tahun lepas juga adanya Lailatul Qadar. Kita hidup mungkin kita kira dalam 40 tahun. Jadi 40 tahun yang berlalu itu adanya Lailatul Qadar. Apa cerita Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat. Sehingga malaikat yang turun itu bukan malaikat yang sama. Malaikat yang Allah cipta lagi. Siapa yang mengatakannya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, malaikat di langit itu turun pada malam Al-Qadri adalah di mana malaikat itu adalah malaikat yang tidak pernah turun sejak mula Allah Subhanahu wa taala cipta dia. Lalu malam itu Allah pilih, kamu turun dengan satu jumlah yang sungguh-sungguh banyak, memenuhi ruang alam semesta pada malam tersebut. Jadi maksudnya adalah malaikat yang tak pernah turun
Tapi Allah pernah cipta, Allah Subhanahu Wa Taala telah cipta dia sebelum lagi. Jadi menunjukkan di atas langit sana, di alam malakul a'la itu adanya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala cipta beribadah jika Allah Subhanahu Wa Taala perintah dia turun. Dan malaikat ini tak pernah turun. Jadi yang turun sebelum ini siapa? Malaikat yang lain. Cuma satu malaikat saja yang turun, yang sama sejak mulanya adanya malam Al-Qadri. Sejak mula bila malam Al-Qadri, sejak Rasulullah SAW diutuskan. Sebahagian lagi kata ulama, malam Al-Qadri sebelum daripada Rasulullah SAW diutus jadi Nabi Rasul. Apa maknanya? Turunnya akan suhum. Kepada Nabi Ibrahim AS kata Rasulullah pada bulan Ramadan. Maka Lailatul Qadri dah ada pada zamannya Nabi Ibrahim AS. Begitu kata Rasulullah, turunnya Taurat, turunnya Injil pada bulan Ramadan juga. Maknanya Quran yang turun semua dinisbahkan dengan Lailatul Qadr. Dan dinisbahkan yang lain. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maknanya wahyu yang dikaitkan dengan suhuf ataupun kitab pada malam yang barakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya adalah Quran itu. Termasuk juga Taurat, termasuk juga Injil, termasuk juga suhuf-suhuf yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sid, Nabi Idris, Nabi Adam alaihi salam. Semua Allah pilih turun pada malam yang Ramadan. Cuma ada satu malaikat saja yang setiap kali Allah perintah turunkan wahyu, dia akan membawanya. Itulah malaikat Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Kata ulama adalah ruhul amin. Itulah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril alaihi salam ini dia tidak pernah turun melainkan pada malam Al-Qadri saja. Pada setiap tahun. Siapa malaikat Jibril alaihi salam? Dialah malaikat yang menurunkan wahyu. Adakah dia akan turun membawa wahyu lagi? Tidak. Dialah malaikat yang menurunkan Quran. Cuma soalannya, adakah pada malam Lailatul Qadar pada tahun ini, tahun sebelum ini, Quran masih diturunkan? Tidak. Lalu diturun untuk apa? Bagi salam kepada orang yang beribadah. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Seperti mana dalam riwayat turun malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain. Kemudian pergi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beribadah pada malam-malam tersebut. Lalu memberinya salam. Assalamualaikum ya Abdullah. Kalau kita seorang-seorang malam tu. Assalamualaikum ya ibadallah. Untuk ramai-ramai. Jadi kita solat qiyam, kita solat tarawih, kita solat isyak berjamaah. Dia memberi salam pada kita. Cuma soalannya dengar atau tidak? Ya dengar itulah iman tadi. Man qama Ramadhan imanan. Barang siapa yang mendirikan malam itu dengan dasar iman. Salam itu daripada malaikat. Salam itu daripada malaikat Jibril. Kita tak dengar, tapi kita meyakini betul kata Rasul. Meyakininya benar. Walaupun begitu ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi karamah pada dia, dia dengar. Ada di antara sahabat Rasulullah SAW antaranya Abdullah bin Mas'ud. Dia dengar sungguh malaikat datang bagi salam kepada dia. Ali Rasulullah Nabi kata ra'aitu Lailatul Qadr. Aku melihatnya Lailatul Qadr. Kata Rasulullah. Jadi bila Nabi menyebut ra'aitu, maka di sini dua makna. Yang pertama Rasulullah melihat dulu dengan imannya, dengan kemukjizatannya sebagai Nabi dan juga Rasul. Apa maknanya? Kemukjizatan Al-Quran itu benar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr di khair min alif syahr. Turun malaikat itu sendiri. Tanazzalul malaikah, kata Rasulullah, aku melihat malaikat ini turun dan memberi salam. Itu Rasul.
Tapi sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud khadamnya Rasulullah pernah berkatakan, dia pernah mengatakan, ra'aitu lailatul qadr. Aku sendiri pernah melihat lailatul qadr. Ya Abdullah, apa yang kau lihat? Aku lihat malaikat turun. Kan luar biasa. Itu adalah karamah. Dia bukannya satu mukjizat. Yang mukjizat itu Rasul. Aku melihat malaikat yang turun kemudian memberi salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga dah terbit fajar itu dia akan memberi salam, memberi salam, memberi salam. Salam ini adakah lafaz? Ya. Yang lain salam itu kata ulama tafsir berupanya doa bagi orang yang beribadah pada malam tersebut walaupun sesaat. Ada ibadah sesaat, itulah nafas dia. Kita menghirup nafas dengan Allah pada pernafasan, itu satu ibadah. Ibadah itu sangat besar bila pernafasan kita ada Allah. Sama ada Allah pada lidah, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala pada pemikiran kita, ataupun Allah dalam hati kita, itu semua adalah satu ibadah. Jadi salam sampai kepada mereka yang beribadah walaupun dengan sedetik sesaat, selagi mana dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mahukan Allah pada malam-malam tersebut. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, begitu. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Abdullah, bagaimana agaknya kau boleh mendapatkan Lailatul Qadar? Dia kata, aku tidak tahu, cuma aku bermunajat. Kami juga bermunajat, tetapi tak dapat pun. Kamu bermunajat bila? 10 malam terakhir. Lepas tu, cari malam-malam ganjil. Itu pun tunggu Ustaz cakap. Itu. Ustaz tu kata ganjil, Ustaz tu kata pula genap. Tunggu je. Ini contoh saja. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan bahawa aku bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan akan Lailatul Qadar setahun sebelum menjelangnya bulan Ramadan. Setiap malam. Bahkan aku berqiyamul lail pada setiap malam sama seperti mana berqiyamul lail pada waktu malam-malam Ramadan. Sehingga dia bagi satu petua. Barang siapa yang berqiyamul lail setiap tahun seperti mana dia berqiyamul lail dalamnya bulan Ramadan, pasti dan pasti dia akan mendapat Lailatul Qadar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dah nyata Allah Subhanahu Wa Taala beri dengan semangat dia, antaranya munajat di setiap malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan 10 malam yang terakhir, bukan malam-malam yang ganjil, bukan diingatkan bahawa dia akan baca. Awal lagi dia telah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat Lailatul Qadar. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia. Dan tidak diriwayatkan daripada sahabat-sahabat yang lain, mereka riwayatnya ada cuma atas dasar zon, sangkaan. Kalau kita lihat tentang Lailatul Qadar, bukan sekadar malam-malam yang disebut oleh Rasulullah, tapi berdasarkan himpunan seluruh hadis-hadis yang ada, 10 malam yang terakhir itu semua ada Lailatul Qadar. Kalau melalui riwayat hadis, apa maksudnya? Malam 21 ada kisahnya, malam 22, malam 23, sampailah malam 30 ada Lailatul Qadar ini. Apa maksudnya? Seluruh daripada riwayat-riwayat hadis menunjukkan bahawasanya 10 malam yang terakhir terdapatnya Lailatul Qadar. Cuma perbezaannya apa? Perbezaannya dilihat pada pengalaman pada Rasulullah dan juga para sahabat dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Dan nama Rasulullah SAW, mimpi sahabat menjadi hujjah kerana Rasulullah masih hidup. Rasulullah membenarkan mimpi dia. Ada satu kisah mimpi sahabat Rasulullah, mimpinya waktu malam, waktu dia tidur. Siang hari dia cerita. Dia mimpi apa? Dia mimpi kata malam tu dia sujud di atas tanah yang berlumpur kerana hujan yang turun. Bukan seorang sahabat, beberapa orang sahabat Rasulullah. Sehingga mimpi ini tersebar sampai ke telinga Rasulullah, lalu Nabi pun bangun berkhutbah. Sesungguhnya aku mengetahui di antara kamu ada yang bermimpi, dia sujud di atas tanah yang lumpur, tanah yang berlumpur berair kerana hujan yang lebat turun. Aku membenarkan itu adalah tandanya Lailatul Qadar, atau mimpi isyarat.
Mengapa ya Rasul? Kerana aku juga mimpi yang sama. Lalu riwayat pada Anas bin Malik mengatakan bahawa mimpi Rasulullah para sahabat menjadi kenyataan. Tak kala mana ada satu malam Rasulullah dengan para sahabat solat Isyak dalam keadaan hujan lebat turun dan Rasulullah duduk di atas tanah yang berair itu. Lalu itu salah satu tandanya Lailatul Qadr. Kita seorang tak adalah sudut macam tu. Tapi bila datang yang hujan yang lebat, itu Lailatul Qadr. Tandanya. Maka Rasulullah membenarkan mimpi-mimpi sahabat Rasulullah SAW. Mimpi dulu, barulah jadi yang sebenarnya. Yang lain kata Rasulullah SAW, tanda-tandanya Lailatul Qadr itu adalah tak kala mana menjelang siang matahari pun naik. Walaupun dia makin naik, kebiasaan kita akan merasai bahang panas pada waktu duha, tapi kata Rasulullah pada ketika itu tidak terasa bahang panasnya, sehingga gelincir matahari waktu zuhur, masuk waktu zuhur, itu juga tandanya Lailatul Qadr. Dan memahami Lailatul Qadr mengikut pada urufiyah, tradisi masyarakat, apa yang mereka pelajari tentang Lailatul Qadr. Masyarakat kita, amnya di Indonesia, cerita Lailatul Qadar itu 10 malam yang terakhir, malam-malam ganjil. Kalau di Mesir sana, malam 27 macam malam Aidilfitri. Ramai sangat. Sebab dalam mazhab Syafi'i lebih berpegang malam 27. Di Indonesia ni ikut ustaz tu cakap malam berapa, ikut dia. Lepas tu tunggu mimpi kawan lah. Urufiyah, tradisi. Malam-malam ganjil, malam yang ke-10. Tapi kalau kita pelajari lebih mendalami tentang Lailatul Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Inna anzalnahu, kalimat anzalnahu, kami menurunkannya. Lalu disebut oleh Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi bila digabungkan turunnya Quran pada bulan Ramadan, maka turunnya akan Quran pada bulan Ramadan. Kata ulama, Lailatul Qadri, sekiranya Allah menghendaki, malam pertama dah turunnya Lailatul Qadri. Ada kata Allah Subhanahu Wa Taala tu, kalau kita memperahalusi, ada saja ulama kata sesungguhnya Lailatul Qadr pasti akan turun pada malam yang pertama Ramadan. Kemudian dia tidak akan turun sekali pada bulan Ramadan tahun itu. Dia akan turun lagi. Dia akan turun lagi. Mengapa agaknya? Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anzalna, kemudian tanazzalul malaikah. Tanazzal dengan inna anzalna, turun. Bila dikaitkan dengan tanazzal, maka kata ulama dua. Yang pertama, pada malam tersebut turun malaikat, turun. Kemudian malaikat yang lain pula turun gitu. Sebagian kata ulama lagi adalah seluruh bulan Ramadan itu terdapatnya beberapa malam yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan sebagai Lailatul Qadr dan tidak dikaitkan ganjil ataupun genap. Berdasarkan apa? Hadis Rasulullah SAW di Ramadan di Madinah pada satu ketika, dan Rasulullah SAW dengan sahabat dapat 30 hari Ramadan. Lalu datang sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, aku rasa aku macam terlepas mendapatnya Lailatul Qadr sebab ada hari yang ke-29. Lalu kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kamu terlepas untuk mencari Lailatul Qadr, maka hendaklah dia mencarinya pada malam yang terakhir. Di sudut qawaid hadis, Nabi tidak akan perintah cari, melainkan pasti dia akan datang juga. Ini menunjukkan Lailatul Qadar juga berlangsung, tidak mustahil atas kehendak Allah, dia turun pada malam yang terakhir. Jadi malam pertama dia turun berdasarkan kitab Allah, malam yang terakhir berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Maknanya malam yang terakhir itu adalah tahun tersebut adalah yang ke-30. Yang ke-30. Jadi apa maksud di sini agar kita mengetahui bahawasanya malam Lailatul Qadar tidak dilihat secara urufiyah 10 malam terakhir, ini malam 21.
Lepas tu tunggu malam 23. Kemudian tunggu malam 25. Kemudian share. Siapa yang nampak, bagi tahu. Padahal sebenarnya kata ulama, sunnah menyembunyikan akan Lailatul Qadr. Akan tetapi kalau nak cerita Lailatul Qadr, jangan bulan Ramadan, tunggu habis Ramadan. Itu sunnah. Seperti mana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, ulama-ulama kita mengatakan, adapun sunnah menyembunyikan Lailatul Qadr kalau sekiranya dia dapat. Kalau nak cerita, tunggu habis Ramadan, baru cerita. Rasa malam berapa? Malam 23. Aku rasa macam malam 25. Kawan ni pula, aku rasa macam malam 30. Macam mana boleh 30? Tahun ni kita puasa 29 je. Oh, aku silap. Gitu. Jadi apa maksudnya? Sunnah menyembunyikan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ada satu ketika siang hari, Nabi nak cerita tentang Lailatul Qadr. Nabi nak cerita beberapa hari sudah dia dapat, Rasulullah mendapat Lailatul Qadr. Cuma Rasulullah tak cerita, Nabi akan cerita. Kemudian siang hari itu pula ada di antara sahabat Rasulullah SAW sedang macam dok cakap mulut dan marah-marah itu. Lalu Rasulullah nak selesaikannya. Sehinggalah Rasulullah pun lupa nak cerita. Sehingga bila Nabi dah selesaikan, sahabat itu yang bertengkar tu, lalu Rasulullah pun cerita lah. Sebenarnya tujuan aku keluar ni nak cerita kepada kamu tentang Lailatul Qadar yang aku dapat beberapa malam yang lalu. Tapi disebabkan kawan kamu sekian, aku dah lupa malamnya. Lupa Rasul bukan seorang yang satu yang aib. Allah lupakan Rasul. Lupa di sini adalah untuk menyembunyikan malam yang mana. Kata ulama ini adalah hikmah. Lalu Rasulullah SAW tu tak beritahu. Dia beritahu. Jadi ulama kita kata barang siapa yang dapat Lailatul Qadr, moga-moga dia lupa. Seperti mana Allah melupakan baginda Rasulullah SAW. Mengapa agar dengan dorongan tersebut lebih membawa semangat baginya untuk berqiyamul lail sampai ke akhirnya Ramadan. Sekiranya lah pada malam yang ke-21 dia confirm dapat Lailatul Qadar, malam 23 biasa-biasa saja. Malam 25 biasa-biasa saja. Mengapa agaknya? Sebab aku dah dapat malam 21. Dia dah rasa. Cuma kena tahu dia tu siapa. Dia itu siapa? Itu. Lalu kata ulama-ulama kita, sembunyikan saja. Tidak perlu kita viral share sana sini. Malam Lailatul Qadar dah lepas. Kita malam ni 27. Lailatul Qadar malam 21. Siapa kata? Ustaz tu kata, ustaz ni kata, ustazah tu kata, ustazah ni pada aku suka. Dia pun kata yang sama. Alamak, aku dah malam 21 tu lah aku tidur. Dah malam tu aku tengok cerita Hindustan. Ini contoh tuan-tuan dulu-dulu. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi dia dah terlepas. Mengurangkan semangat dia. Lalu itu yang kata ulama, jangan demikian. Jadi carilah Lailatul Qadar, disebabkan Lailatul Qadar itu khas untuk umat Rasulullah. Hembusan daripada Allah tu, hembusan Lailatul Qadar itu khas untuk kita. Itu yang kata ulama-ulama tasawuf. Kalau kita bangun malam ataupun lepas isyak kita terus berqiyam, malam tu Lailatul Qadar, daripada pernafasan kita itu adalah ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghapuskan semua daripada dosa-dosa yang waktu kita buat dosa itu ada nafas lalu Allah kuburkan. Disebabkan Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut, kemudian pula dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa yatawaffa kullu nafsin. Jadi maksudnya adalah setiap nyawa kita, setiap detik-detik pernafasan kita Allah akan tanya. Bukan dia tanya bima ta'malun, dengan apa yang kamu buat. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan juga memberitahu pada kullu nafsin, pada setiap yang dia nafas itu.
Lalu bila kita dapat Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita seperti mana dosanya yang kita lakukan lebih 80 bulan. Itu 1000 bukan 1000 tahun, mana lebih pada 80 tahun. Disebabkan kata ulama, bukan sekadar ibadah 1000 bulan, pada 1000 bulan, tapi dosa-dosa juga diberi keampunan oleh Allah seperti mana dosa yang pernah kita lakukan 1000 bulan. Disebabkan di Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, termasuk juga pada malam-malam Ramadan seperti mana di Rasul, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan padanya. Keampunan di sini dikaitkan malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan, jadi keampunan 1000 bulan dosa-dosanya itu. Itu yang perlu kita fahami. Riwayat pada Imam An-Nasai menambah wa ma ta'akhkhar, dan dosa kemudiannya 1000 bulan lagi. Jadi maksudnya kita tidak akan hidup 80 tahun selepas itu. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita lagi, masih menghidupkan kita, kita akan hidup, tetapi mungkin usia kita terlalu tua. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberinya pahala seperti mananya kita beramal lagi 1000 tahun. Setelah Allah mengampunkan dosa kita yang 1000, bukan 1000 bulan. Setelah Allah mengampunkan bagi kita dosa 1000 bulan sebelum itu. Jadi sangat-sangat besar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tembusan Ar-Rahman bagi kita pada bulan Ramadan ini sangat-sangat besar. Oleh kerana itu kata Rasulullah, beramallah kamu kerana Allah melihat perlombaan kamu untuk mendapatkan dan mencarinya. Oleh kerana itu kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar. Apa maksud mencari di sini kata ulama, bukan kita mencari tunggu, tetapi dengan beramal. Itu maksudnya mencari. Seperti mana kita mencarinya mutiara, mencarinya permata, dia tidak akan menunggu mutiara itu naik sendiri, datang sendiri, tetapi dia perlu mencarinya. Maka begitu juga Lailatul Qadar itu lebih lagi berharga daripada apa yang berada di atas muka bumi ini. Maka oleh kerana itu hendaklah dia mencarinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ingat nak buat kuliah sampai ke waktu berbuka, tapi masing-masing nak tidur ni. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman yaqumu ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman yaqumu ramadhana imanan wa ihtisaban. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وبارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا وسلمنا رمضان، وارزقنا ليلة القدر أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.